buka majlis ini kepada soalan-soalan dari hadirin sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, bekas pengarang buku Politik Darurat, Arif Bunaiman Tahi, dalam tahun 1978. Seterusnya, rakan pengajian master saya, Mustafa Kamil Ayu, Datuk Usam, dan ahli parlimen soalan. Soalan saya berbunyi, sebagaimana yang saya ketahui, Parti Berjasa ini ditubuhkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Saya dapat info daripada rekod-rekod daripada kedutaan British dan kedutaan Amerika di Kuala Lumpur yang melaporkan tentang perkembangan politik Kelantan ketika pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Kelantan pada 1978, Berjasa adalah sebagai kuda tunggangan kepada UMNO untuk menewaskan PAS, di mana ketika itu Berjasa bertanding sebanyak 32 kerusi, menang 11 kerusi, sementara UMNO bertanding 26 kerusi. UMNO bertanding 24 kerusi, menang 23 kerusi, dan PAS menang di kawasan Serem melalui Ni Abdullah Ni Arsyad, dan di kawasan Mainik Uran melalui Wan Abdullah bin Wansu. Sekarang kita daripada seolah-olah kita lihat Berjasa ni sebagai parasit dalam sebuah kerajaan untuk menjatuhkan PAS. Soalan saya nak bertanya, apa makna parasit politik dengan pesit politik? Datuk Ustaz sila jawab. Okay, terima kasih. Kita silakan soalan yang kedua. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibro. Sebelum saya soalan, saya ucapkan tanya kepada saudara Mustafa Kamil Ayu, sebab saya mengikuti perkembangan politik beliau sejak daripada penubuhan KL, dan saya berusi juga bila keadaan dia bersama Datuk Zaid dengan seorang YB India kita semasa kes pemilihan MPP dulu, dan saya ingat dia pun salah seorang perasik juga, tapi punya sepatutnya perasik. Okey, soalan saya ada beberapa soalan. Yang pertamanya berkaitan dengan Datuk Sandi. Dimaklumkan bahawa Datuk Sandi dipecat daripada PAS semasa mesyuarat Jawatan Kuasa Pusat, dan yang ditimbulkan oleh Datuk Sandi dan juga kunci-kuncinya adalah kenapa beliau dipecat oleh Jawatan Kuasa Pusat, sedangkan sebenarnya kalau melibatkan disiplin parti, perlu Jawatankuasa disiplin parti lah bersidang untuk menentukan salah ataupun tidak seseorang di parti. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila dipecat, Asadi masih mempunyai tempoh untuk membuat rayuan di atas hukuman yang dikenakan. Tapi dalam jangka masa waktu tempoh itu masih berlangsung, pihak PAS Pusat ataupun pihak PAS Negeri Selangor sendiri, saya tak pasti yang mana, telah membuat ataupun telah menghantar surat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor untuk dirujukkan jawatan Esko Asandi itu. Jadi minta sedikit komen. Dan soalan saya yang ketiga, mungkin saya juga khusus kepada Datuk Usam. Saya tertarik kepada apa yang diceritakan oleh Datuk Usam sebentar tadi berkaitan dengan orang yang lalu masuk UMNO. Asandi salah seorang daripada, saya kira orang yang baru dalam PAS. Saya rasa beliau dengan saya itu, saya dulu jadi ahlinya, tapi beliau diberikan satu tempat yang amat tinggi di dalam PAS ini. Bukan setakat Asali sebenarnya. Di Kelantan pun ada beberapa orang. Saya ambil contoh Abecak, keluar
daripada tim Buli terus diberikan tempat sebagai calon PAS di Gua Besar. Datuk Rosli Ibrahim bekas YB Sado masuk PAS tak sapa 2 tahun boleh jadi calon juga di Pulanas. Kalau di Pulanas dia nanti pula jadi senator. Jadi saya katakan bahawa mereka-mereka yang masuk daripada parti lain masuk ke dalam PAS diberi satu tempat yang baik. Kenapa tidak ditunjukkan calon-calon ataupun figur-figur dalam PAS ini? Terpaksa kita meraihkan terlalu amat tinggi ahli-ahli parti daripada parti lain masuk dalam PAS. Kita terlalu amat meraihkan mereka. Minta pandangan daripada ahli lain. Ya, saya persilakan jika ada lagi soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nizam bin Abdulghani ingin bertanyakan soalan kepada YB Husam dan YB Khalid Samad. Soalan yang pertama, jikalau YB Husam dan YB Khalid Samad boleh mendedahkan, kalau tidak boleh tidak mengapalah. Mengapa Hasan Ali dipecat selepas mengkritik Perhimpunan Anwar dan tidak dipecat selepas mengkritik manifesto partinya sendiri ketika itu, Negara Berkebajikan? Itu yang pertamanya. Yang keduanya, tidakkah YB Husam dan YB Khalid Samad merasakan bahawa Hasan Ali ini adalah dummy target, iaitu ataupun target yang palsu lah, membuatkan PAS mengalihkan fokus targetnya kepada Hasan Ali dan mengurangkan kekuatan serangannya kepada sasaran yang sebenar, target yang sebenar. Itu dua soalan saya. Ada lagi, silakan. Saya kira yang terakhir barangkali, kalau cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya berkaitan dengan tarsik politik. Berdasarkan pandangan Datuk Sat tadi, tarsik politik lebih pada mereka-mereka yang awalnya seperti mana berlaku di Perak, 2 adun Berang dengan Cakap Jering Yunas, kalau di Selangor, di Pelabuhan Kelang dan yang lain itu, mereka-mereka ini merupakan tarsik politik kemudian Datuk Hasan Ali sendiri. Jadi kesannya cukup besar sehingga boleh menumbangkan kerajaan. Jadi peranan tarsik politik, peranan parti-parti sepihak tadi atau tarsik politik yang mereka dipilih awal, saringan awal mereka dipilih sebagai calon. Ia merupakan dalam keadaan di mana kerajaan yang cukup marginal bila berlaku PRU 13 dulu. Kerajaan yang tubuh cukup marginal. Jadi peranan-peranan mereka yang dipilih diamanahkan di parti tertentu menjadi calon, mereka lah tarsik utama yang gagal dikesan. Jadi ada cukup penting dalam era PRU 13, calon-calon yang bakal diamanahkan sebagai calon-calon dari kata rakyat betul-betul bukan mereka-mereka yang yang diklasifikasikan, perlu disaring secara lebih mendalam lagi, sehingga mereka-mereka ini bakal menjadi tarsik politik pula jika PR menang kelak. Itu cukup jelas dalam. Kalau peranan-peranan yang lain mungkin ada sejarah parti sepihak berjasa dan yang lain-lain sebelumnya. Tapi parti politik yang kehadapan di era 13 cukup besar. Kalau dah kita menjadi Putrajaya dengan kerajaan yang marginal, masa itulah dengan jutaan ringgit pelbagai lagi, parti politik ini perlu dikesan lebih awal. Dan yang keduanya berkaitan dengan isu Datuk sebut tadi, berkaitan khazanah negara sekarang dijual, isu tabung haji, isu yang NDP membeli Tanjung Power 8.5 bilion. Itu seolah-olah Ananda Kesenang cash out dia punya aset dengan IPP deal yang bakal tamat tak lama lagi. Begitu juga yang mana Datuk Abu Sahid Madu Holding yang jual highway ke Putrajaya dengan harga yang kosnya 1.32 bilion, yang modalnya hanya 60 juta, gerak 90 juta lebih daripada kerajaan. Ini menampakkan isu yang cukup besar yang mana masa ni dia rasa nak tumbang, dia cuba cash out dengan secara besar yang perlu didedah oleh rakyat, yang boleh tentang sehebatnya. Tambahan pula tambah haji, yang mana aset umat Islam yang merupakan cash cow dengan harga sawit, harga getah yang melonjak tinggi,
Masa ni nak cash out, apa tujuannya? Nampak sangat punya